sahbihi ajma'in. InsyaAllah untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, kita sama-sama memulakannya dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, dan kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi muslimin dan muslimat ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung kisah penceritaan kita ataupun tajuk kita pada malam ini, iaitu kisah nabi-nabi daripada Al-Quran. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu, bahawa kisah-kisah nabi-nabi daripada Al-Quran ini memang banyak disebutkan dalam cerita-cerita, dalam buku-buku kisah-kisah dan sebagainya. Tetapi kita memilih untuk sesi kita di masjid pada malam ini dan juga malam setiap hari Sabtu ni, iaitu kita akan mengambil secara khususnya apa yang disebut oleh Al-Quranul Karim dan juga apa yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuba untuk mengelak tidak mengambil daripada cerita-cerita yang disebutkan yang tidak sahih. Kalau ada, kita akan sebutkan bahawa ianya adalah cerita-cerita yang tidak sahih, yang diambil biasanya daripada Israiliyat iaitu kisah-kisah yang dibawa oleh pendeta-pendeta Yahudi ataupun Kristian, yang biasanya mereka ini masuk Islam dan kemudian mereka menceritakan apa yang ada daripada kitab-kitab Taurat ataupun Injil, ataupun yang diceritakan oleh datuk nenek mereka, dan kemudian diceritakan kepada orang Islam, dan kemudian orang Islam mendengar dan kemudian menceritakan kepada orang lain. Cerita-cerita tersebut kita sebutkan dulu bahawa cerita-cerita Israiliyat ini tidak mengapa untuk diriwayatkan jika sekiranya tidak bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis. Tetapi kita tidaklah mewajibkan, tidak menjadi wajib kepada umat Islam untuk menerima atau menolaknya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Nabi kata, ceritakanlah apa yang kamu dengar daripada Bani Israel, iaitu Israiliyat, tidak mengapa, cuma jangan kamu katakan bahawa ianya adalah daripada aku. Kerana sesiapa yang mengatakan sesuatu perkara yang bukan daripada aku, kamu mengatakan bahawa ia datang daripada aku, maka dia telah berbohong kepada aku. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung cerita kita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita sebutkan dulu bahawa Nabi Nuh ni adalah antara kisah yang banyak, di antara yang terbanyaklah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kita sebut dulu bahawa nabi semua ada 25 orang, nabi dan rasul. Kemudian ada daripada 25 ini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagai ulul azmi. Jadi ada orang tanya dalam internet lah, dalam net ni, bila dia tengok ni, dia tanya, ulul azmi ni dalam Quran ke? Ya, jawapan dia betul. Ulul azmi dalam Quran, bukannya rekaan para ulama, bukan. Memang Al-Quran sebut ulul azmi, artinya iaitu rasul-rasul yang mempunyai keazaman yang kuat, artinya iaitu mempunyai keazaman, ketinggian, kesungguhan dalam usaha dakwah mereka,
sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama dia ulul azmi. Ulu tu maknanya bukan hulu, hulu tu hulu pisau, hulu parang tu, ataupun hulu sungai. Itu ni ulu, alif waw lam waw, ulu maknanya yang mempunyai. Al azmi itu maknanya yang mempunyai keazaman. Keazaman tu kesungguhan maksudnya dalam bahasa Arab ni. Jadi kita telah sampai kepada kisah Nabi Nuh. Kita sebut hari itu kisah Nabi Nuh ni panjang dalam Quran, tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisahnya sendiri itu sedikit sahaja, iaitu siapa dia, daripada mana dia ni, dan bagaimana hidupnya, nama ayahnya siapa, nama anaknya siapa, nama isterinya siapa. Tak disebut dengan panjang lebar dalam Quran. Memang Al-Quran ini sifatnya tidak menceritakan dengan detail, dengan terperinci kisah-kisah Nabi-Nabi ini, tetapi dia ceritakan apa yang Nabi-Nabi itu buat dengan kaumnya, apa yang berlaku dengan kaumnya, masalah apa dengan kaumnya. Itu yang banyak diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kita insya-Allah kita akan cuba tengoklah apa yang Allah Ta'ala cerita tentang Nabi-Nabi ini dalam Al-Quran. Jadi kita telah sebut dulu bahawa Nabi Nuh ni adalah dianggap sebagai Rasul yang pertama, sebagaimana dalam setengah hadis. Tapi ulama-ulama berbeza pendapat lah, Rasul pertama ni apa maksudnya dan sebagainya, Nabi pertama apa maksudnya, tu tak apa, kita tak bincang. Tapi kita tengok sekarang ni ialah apa yang Nabi Nuh ni bawa sebenarnya. Nabi Nuh ni cerita apa. Jadi kita sebut dulu, manusia selepas daripada Nabi Adam ni diutuskan pula selepas tu Nabi Syith. Nabi Syith, gitu. Payah sebut tu, Nabi Syith. Seorang nabi, keturunan daripada Nabi Adam. Selepas daripada tu manusia kembali sesat. Kembali sesat artinya ialah semua menyembah berhala. Kita sebut hari itu berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh ini ada beberapa, ada 5. Iaitu apa? Yang pertama sekali ialah Wud, nama dia Waddan, minta maaf, Wad nama dia. Yang kedua nama dia Suwa'. Yang ketiga nama dia Yarus. Yang keempat nama dia Ya'uq. Yang kelima nama dia Nasr. Itu 5 jenis kita sebut hari itu. 5 ni datang daripada mana? 5 ni ialah asalnya ialah orang-orang soleh yang hidup di antara Nabi Adam sebelum daripada Nabi Nuh. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari, iaitu di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 5 orang-orang soleh. Kemudian orang soleh ini mati. Bila mati, kaum dia ataupun orang-orang yang mengikut dia ni, anak-anak murid dia lah, mula membuat gambar-gambar. Dan kemudian selepas daripada gambar-gambar, anak murid yang ni mati, lahirlah anak-anak cucu dia mula start mengagung-agungkan gambar-gambar ni. Disebut ini orang soleh. Nama dia apa? Nama dia tadi tu. Nama 5 orang tadi tu. 5 orang ini disebutkan dalam surah Nuh, surah Nuh, insya-Allah. Jadi selepas daripada tu, selepas mereka menyembah, lama-lama kelamaan mereka jadi syirik. Mereka start menyembah tu dan menjadikan 5 benda tu sebagai berhala. Bila Nabi Nuh datang, semua dah sembah berhala. Jadi Nabi Nuh mengajak mereka semula kepada Islam. Tetapi mereka dihalang, mereka dikacau oleh siapa? Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, golongan satu kelompok nama dia Al-Mala'. Al-Mala'u. Al-Mala'u ni bahasa Arab artinya ialah penuh, asalnya penuh makna dia. Penuh apa? Apa yang penuh? Penuh perut ke, penuh mata ke, penuh hati ke, penuh akal, penuh apa? Dalam Al-Qamus, dalam kamus Arab dia sebut mereka ni, orang-orang Al-Mala' ni, iaitu orang-orang yang memenuhi hati-hati orang penduduk di tempat tersebut. Maksud dia apa? Dia kata maksud dalam terjemahan dia ialah golongan-golongan orang-orang besar ataupun pemimpin-pemimpin dalam tempat tersebut. Maknanya orang besar. Orang besar yang sembah berhala. Bukan orang besar tak sembah berhala. Bukan orang besar tu salah. Tapi orang besar-besar di tempat tersebut yang sembah berhala. Jadi Allah Ta'ala sebut cerita ni dalam Quran ni, waqalal mala'u. Allah Ta'ala kata, maka berkatalah orang-orang yang besar-besar yang penuh tu. Penuh apa? Penuh mata, penuh hidung, penuh. Bukan pada pandangan orang ramai,
Masyarakat dia ni orang yang penuh. Jadi apa yang mereka buat? Allah Ta'ala sebut wa makaru makron kubbara. Mereka ni bukan sahaja mereka ni tidak beriman, ketua-ketua ni, iaitu mereka ni makaru makron kubbara, mereka telah membuat satu perancangan, itu perancangan yang besar-besar, makron kubbara. Apa dia mereka buat? Mereka kata qalu la tazarunna ilahatakum, jangan kamu tinggalkan Tuhan kamu. Itu dia yang ni lah yang dibuat oleh Al-Mala'u ni. Jadi kes macam ni sama seperti apa yang berlaku di depan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada masa tu. Apa yang berlaku depan Nabi kita, iaitu ada orang-orang besar di Mekah tu, sama ada mereka ni nama dia Abu Jahal, nama dia Abu Lahab, nama dia Al-Walid ibn Al-Mughirah, nama dia An-Nadr bin Al-Haris, nama dia Akhnas bin Syuraik, tu ada nama itu. Lebih kurang 25 orang kita sebut. 25 orang tu dipanggil sebagai kepala-kepala pemimpin Mekah. Itu dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Mala'u. Jadi mereka inilah yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka ni menentang? Jadi ulama-ulama tafsir mengatakan biasanya orang-orang besar di tempat itu, di negara-negara yang syirik tu, negara yang tidak beriman tu, ketua-ketua syirik tu, biasanya mereka ini menentang, tak suka kepada ajaran Nabi-Nabi ni. Kenapa mereka tak suka? Kerana Nabi-Nabi ni bawa satu ajaran yang mana tidak untungkan mereka. Mereka ni ada bisnes. Biasanya mereka ni akan ada satu benda yang mana kalau orang ramai ni dapat ditipu oleh mereka. Kalau ikut ajaran Nabi ni, mereka tak boleh tipu lagi. Iaitu apa? Contohnya di Mekah, di Mekah ni mereka ni buat bisnes. Bisnes apa? Bisnes kain. Contoh di Mekah mereka buat bisnes kain. Bisnes kain ni mereka buat ajaran, mereka buat satu polisi, siapa yang nak tawaf di Kaabah ni mesti pakai pakaian yang dibeli dari yang menggunakan kain mereka. Kalau tak ada kain mereka, kalau tak beli kain mereka, mesti tawaf telanjang. Tu zaman bila tu? Zaman Nabi SAW. Jadi ramailah orang yang datang ni daripada seluruh tanah Arab ni datang ke Mekah tu, terpaksalah tawaf dengan telanjang. Sebab apa? Mesti beli pakaian mereka saja. Itu bisnes mereka salah satunya. Bisnes kedua, mereka ni kerja memahat. Mereka ada industri. Industri apa? Industri memahat patung. Gitu. Jadi buat patung. Jadi mereka bila musim haji tu, mereka akan jual patung-patung tu. Jadi bila orang haji datang ramai-ramai, kalau kita sekarang ni macam beli tasbih ke, macam tu kan. Beli apalah kan, beli sejadah ke, kita pergi Mekah sekarang ni. Tapi zaman dulu tu mereka ni datang daripada seluruh tanah Arab, mereka ni datang beli patung. Patung lah. Kalau orang kaya sikit beli patung besar. Kalau orang miskin patung kecil. Patung besar tu. Macam tu. Jadi masing-masing buat balik patung. Patung daripada mana? Patung daripada Mekah. Siapa yang buat patung tu? Itulah dia industri. Nama dia industri. Inilah golongan-golongan penjahat ni. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sebagai contoh, banyak lagi bisnes mereka ni. Jadi untuk tunjuk mereka ni baik, mereka pun bagilah air free, air zam-zam. Tu zaman dulu. Jadi ada pula itu perkhidmatan mereka, memberi makan dan juga memberi minuman. Percuma kepada orang-orang yang lemah. Ada baik dia. Tapi yang jahat dia tu ada. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni datang, Nabi kata, "No, ni bukan Tuhan semua ni kan. Tak boleh sembah ni berhala semua." Itu rosak bisnes tu. Itu nombor satu. Tak boleh tawaf, mana boleh pakai mesti kain mereka. Kain orang-orang ni tak boleh, pakailah kain sendiri. Itu industri lagi. Jadi banyaklah bisnes-bisnes mereka jadi ni. Samalah seperti yang berlaku kepada ni, iaitu kaum Nabi Nuh. Jadi datanglah Nabi Nuh memberitahu mereka, tak boleh, tak ada, ni salah semua ni. Jadi mereka pun kata, wa qalu la tazarunna alihatakum. Wahai orang ramai semua, jangan tinggalkan Tuhan kamu ni. Jadi mereka kata apa? Ulama-ulama buat kesimpulan sini, iaitu apa? Mereka ni beritahu, kita ni telah diajar oleh nenek moyang kita sejak daripada dulu, kita ni kena sembah benda ni.
ni patung ni, Ya'uq, Yarus, Nas ni, ini Tuhan kita. Kalau kita tak sembah mereka, tok nenek kita nanti dah sembah ni berapa lama? Itu nama dia ajaran tok nenek, nama dia. Benda perkara yang kita warisi daripada nenek moyang kita dulu. Jadi bagi kita ni, benda itulah yang susah. Perkara yang sama kepada Nabi Nuh, perkara yang sama juga yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadapi dengan orang Quraisy. Orang Quraisy kata perkara yang sama, iaitu dia kata apa? Dia kata, kamu nak tinggalkan ajaran tok nenek. Kita ingat kisah ketika Abu Talib. Abu Talib ni kira orang yang baik dah ni, orang yang sokong Nabi. Sejak daripada awal Islam sampailah kepada beliau ni mati. Dia ni sokong Nabi. Bila Abu Talib nak mati, Nabi SAW duduk sebelah kanan, Abu Jahal datang duduk sebelah kiri. Makna kalau kita kata di ICU maknanya. Duduk seorang sebelah tapi masih jaga lagi. Macam itulah, mata berkelip-kelip tu, berpaling-paling macam tu. Abu Talib ni sekali berpaling ke sini, paling kepada Nabi. Nabi kata, "Qul la ilaha illallah." Wahai bapa saudaraku, kamu akan berjaya, tuflihu nanti. Kamu kata la ilaha illallah, kamu masuk syurga, bapa saudaraku. Berpaling sebelah sini Abu Jahal. Abu Jahal kata apa? Abu Jahal kata, kamu nak tinggalkan ajaran tok nenek kamu? Tu dia punya point dia. Jadi maknanya perkara ni bukan Nabi Muhammad saja. Sebenarnya sejak daripada Nabi Nuh alaihi salam lagi. Jadi telah berlaku. Jadi itu lebih kuranglah perkara yang orang yang tak suka kepada ajaran Nabi Nuh ni, mereka akan bawa point tu, iaitu jangan tinggalkan apa yang telah tok nenek kita bawa. Jadi bagi kita pada hari ini, insya-Allah lah. Jadi neraca kita, prinsip kita pada hari ini ialah apa? Tentang perkara ni, kalaulah perkara itu bertentangan dengan Islam, maka kita patut tinggalkan. Tak kiralah dia ni daripada tok nenek ke, daripada sejak bila, sejak berzaman bila. Kalau perkara tu bertentangan, kalau tak bertentangan, tidak mengapa. Kita nak teruskan, nak beramal, tak ada masalah. Sebagai contohlah orang kata, kita kata kita ni buat apa di tempat kita ni, tok nenek kita buat dulu. Kita kata kalau sembahyang ni memanglah tak ada masalah, insya-Allah kan. Tapi adalah mari orang kata pula, ni tahlil ni apa benda ni, mana pula Nabi tak buat tahlil. Tu salah faham tu. Sebab apa? Ada benda-benda yang kadang-kadang Nabi tak buat, tapi benda tu tak salah. Benda tu baik. Macam Maulud Nabi juga. Maulud Nabi lama dah ni. Kita sekarang ni nak buat Isra' Mi'raj. Ni nanti minggu depan. Isra' Mi'raj ni sahabat tak pernah buat, dia kata. Ni orang yang kata ni, sahabat tak pernah buat. Jadi bagaimana kita nak buat ni? Ni bid'ah lah pula, macam-macam pula timbul ni. Jadi perkara-perkara ni lah benda yang kadang-kadang dia kata apa? Alasan dia, ni tok nenek kita buat tapi salah. Kita tak patut ikut tok nenek kita. Kalau perkara tu salah, buat Isra' Mi'raj ni tak salah. Siapa yang kata salahnya? Walaupun Nabi tak buat, memanglah Nabi tak buat, tapi benda tu tak salah. Sebab kita ni sayang pada Nabi, kita nak ingat apa yang berlaku dalam sejarah Nabi. Jadi tak salah apa. Benda yang tak boleh ni benda salah. Barulah benda tu ditolak. Tok nenek kita buat kalau salah, contohlah kata. Contoh. Perkara-perkara yang contoh kata ulama-ulama sebut kalau di tanah Melayu ni lah apa ni, cara-cara contohnya perkahwinan yang salah dari segi agama. Apa contohnya? Adalah macam-macam lah cara perkahwinan. Sebab kita zaman dulu ni, sebelum daripada Islam kita ni dulu tok nenek, bukan tok nenek lah kan, moyang-moyang dululah 700 tahun 800 tahun dulu, kita ni bukan Islam lagi ni. Sebelum datangnya apa ni, alat bertata lah, kata sultan apa ni, Syarif Ali, ni masjid ni. Sebelum daripada tu kita tak Islam lagi, kita ni Hindu, Buddha, macam-macam. Jadi adalah benda-benda tu yang kita warisi daripada dulu tu yang salah tu. Yang salah, yang tak salah tak ada apa. Sebagaimana contohnya kalau tak salah ni, kahwin. Kahwin zaman Nabi ni, sebelum daripada Nabi ni ada 4 jenis kahwin. Ada 4 jenis perkahwinan. Aisyah cerita dalam hadis. Iaitu apa? Salah satunya seorang perempuan tu dia kata dia pergi cari siapa orang yang baik. Suami dia ni bila dia kahwin dengan seorang, suami ni pergi hantar, kita cari siapa yang di Sengkurung ni paling ternama lah, paling bagus, paling cerdik, paling apa. Jadi dia suruh isteri dia tu pergi tidur dengan perempuan tu.
tidur dengan lelaki tu. Tidur dengan lelaki tu supaya apa? Dia kata dapat benih yang baik daripada lelaki. Itu satu cara yang tak betul lah, yang salah. Kemudian ada satu cara lagi apa? Dia kata perempuan dia tidur dengan 10 orang. Bila dapat anak, isteri dia ni tidur dengan 10 orang. Bila dapat anak, kemudian dia kata isteri dia ni pun cari, awak nak anak awak ni anak kepada siapa dari antara 10 ni. Macam tu cara dia. Maknanya dia kata aku nak ni anak kau, dia kata. Jadi anak tu anak kau lah. Gitu. Jadi tu cara jahiliah. Salah satu daripada cara yang dibuat di zaman jahiliah itu ialah apa? Cara yang kita buat sekarang ni. Iaitu kalau kita nak pada seorang perempuan, maka dia akan pergi jumpa wali dia, lalu wali dia akan nikahkan, lalu nikahlah dengan saksi dengan apa semua. Itu salah satu daripada cara yang berlaku di zaman jahiliah. Jadi bila datang Islam, maka Islam tolak semua ni kecuali satu saja yang diterima, iaitu cara yang kita amalkan sekarang ni. Jadi maknanya sini ada benda-benda yang tak salah, ada benda-benda yang salah. Jadi kalau benda tu salah, maka kita tolak. Jadi kita tengoklah dalam adat kita ke, dalam urusan kita, apa tok nenek kita buat dulu ke, kalau betul tak ada masalah, kalau benda tu salah barulah kita tolak. Jadi itu prinsip kita lah, berkaitan dengan apa yang yang berlaku kepada Nabi Nuh ni. Seterusnya ialah kita tengok pula Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang Nabi Nuh ni ialah dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh ni dia cerita Nabi Nuh ni yang pertama sekali, Nabi Nuh ni ialah seorang yang kuat berdakwah, kuat bercerita pasal Islam. Tapi orang yang ikut dia sangat sikit. Cuma berapa orang yang ikut dia. Jadi ulama-ulama kata dalam Quran tidak ada sebut, dalam hadis pun tidak ada sebut berapa orang. Cuma adalah pendapat-pendapat yang kata 30 dan sebagainya. Itu adalah pendapat-pendapat ulama lah, pendapat ulama cerita, yang mana tidak ada hadis yang sahih lah menyebut tentang perkara itu. Jadi kalau kita nak kata 30 ke, katalah, tapi dalam Quran sebut sikit. Sikit saja yang beriman dengan Nabi Nuh, kalau ikutnya tak padan dengan 950 tahun. Jadi apa yang Nabi Nuh cerita? Nabi Nuh ni bila dia dah berdakwah kepada kaum dia ni, kalau kita kata 950 tahun ni penat. Lalu dia pun kita panggil dia curhat. Curhat ni makna benda orang panggil zaman moden, curhat lah, curah hati. Dia pun mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Yang pertama sekali, ya Allah, dia kata aku dah berdakwah ni siang dan malam. Kalau ikut malam, mana ada ulama tafsir kata mana ada orang berdakwah sambil orang tidur. Malam orang tidur semua, takkan nak pergi berdakwah ni. Tapi zaman sekarang boleh. Zaman sekarang kalau nak dakwah siang malam boleh. Pasang internet. Sekarang orang Amerika pukul 7 pagi. Orang England baru pukul 12. Jadi boleh lah sekarang ni. Zaman dulu, tapi mana ada zaman dulu, tak boleh lah. Jadi Allah Ta'ala sebutkan perkara ni, dia kata dalam Quran ni nak menunjukkan apa? Bahawa Nabi Nuh ni dia non-stop kerja dia. Jadi kalau kita ni pada hari ni kita kata bila kita nak buat lah benda-benda Islam ni, kita kata Allah malam dah, esok pula nak buat Islam ni contohlah kata ada orang nak masuk Islam ni, ada berlaku setengah-setengah tempat lah katanya, orang nak masuk Islam tiba-tiba datang, katakan ketuk mari rumah kita pukul 10 malam, contohlah kata saya nak masuk Islam lah. Malam ni tunggu esok lah. Dah apa kata kalau dia mati malam tu? Contohlah kata kan, orang nak menyerah diri Islam lah mana tu kan. Lalu kita kata pergilah kita. Jadi maknanya kerja Islam ni tak boleh, sepatutnya bermasa lah patutnya. Sebab Nabi Nuh kata lailan wa nahara, aku berdakwah siang dan malam dah. Tu nombor satu. Tapi apa yang berlaku? Allah Ta'ala sebut sini falam yazidhum du'ai illa firara. Bukannya aku dah berdakwah penat-penat ni, bukannya mereka ni datang, mereka tambah lari lagi daripada aku. Illa firara, makin berdakwah makin lari, makin berdakwah makin lari. Ataupun ada orang kata mungkinlah Nabi Nuh ni tak guna teknik-teknik yang betul kot. Mana tahu sebab itulah dia orang lari, sebab itulah orang yang mendengar dakwah dia tu lari. Allah Ta'ala cerita lagi, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw siyabahum wa asarru wastakbaru
istikbara. Allah Taala cerita dalam dalam surah Nuh. Apa yang Nabi Nuh buat? Dia kata, aku ni, dia kata, doa mengajak mereka ni bukan mengajak suruh buat benda jahat. Bukan suruh buat benda-benda yang penatkan mereka, tak penat pun. Tapi suruh apa? Istighfar je kepada Tuhan. Iaitu tinggalkan berhala ni, kemudian kita balik semula kepada Tuhan. Tu saja. Tapi mereka buat apa pada aku, kata. Allah Taala sebut mereka menjadikan jari-jari itu dalam telinga. Tu nama dia. Ulama tafsir kata kinayah kepada tak mahu dengar. Kinayah tak mahu dengar. Kinayah tu makna metafora, bahasa dia. Iaitu tak nak dengar. Kalau sekarang ni tutup radio. Gitu. Kalau ada radio, tutup radio. Kalau ada speaker, kalau ada tutup. Bila lagu dengar, gitu kan. Kan kita masuk dalam kereta, dengar kan. Dengar kan. 93.3 dia ceramah. Allah ustaz ni dia ceramah saja. Tak tutup tukarlah. Tukar apa tengok lagu lah sedikit kan. Barulah mengangguk-mengangguk sikit. Jadi kalau daripada sini sampai ke Kuala Belait, berapa lagu dah dapat? Kalau dengar ceramah banyak tu kan. Jadi kita kena ajar macam itulah insya-Allah kan. Kalau kita dengar Quran, mungkin kita kata tak faham lah. Tapi dengar ceramah takkan tak faham juga. Ceramah pengajaran kebanyaklah kan. Jadi ni janganlah kita ni menjadi seperti umat Nabi Nuh ni. Makin ceramah, makin tutup telinga, tak nak dengar. Jadi kita sekarang ni alhamdulillah. Zaman dulu saya rasa susah. Nak pergi belajar, nak pergi mana? Kena pergi Mekah, kena pergi Patani, kena pergi India, kena pergi mana? Nak belajar. Sekarang ni benda ni tak tekan je kan. Nak ustaz mana? Ustaz Khairi, Ustaz Wabid Liu, semua ada dalam ni. Tekan je keluar semua. Tak perlu pergi ke pergi Kuala Lumpur nak cari Wabid Liu. Tekan sini je keluar. Mudah je pada sekarang ni. Jadi nak tak nak je kita ni. Jadi insya-Allah kan kita ni moga-moga kita ni tak jadi sebagaimana umat Nabi Nuh ni, iaitu ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Allah Taala kata mereka menjadikan jari-jari mereka dalam telinga, wastaghshaw thiyabahum. Allah Taala kata apa? Wastaghshaw thiyabahum. Wastaghshaw thiyabahum ni ialah juga kinayah, ulama kata. Iaitu apa? Menyelimutkan diri mereka tu. Jadi dia ambil baju, diselimut dia. Kalau kita lah kata kita nak bercakap dengan orang duduk depan kita, kemudian kita cerita pada dia, kemudian dia ambil kain dia selimut. Tu nak tunjuk apa tu? Nak tunjuk dia tak nak dengar. Ni satu. Lepas tu buat macam tu pula. Jadi dua. Tu kalau kita kata selimut dengan kain, kalau saya ceramah, dengar juga tak Tapi tak dia nak menunjukkan bangkangan dia. Aku tak setuju, sudahlah, dia diamlah. Malas aku dengar. Tu dia tutup. Kemudian wastakbaru istikbara. Kemudian Allah Taala kata mereka ni bukan setakat tu dengan Nabi Nuh. Mereka ni istakbaru. Istakbaru ni artinya lah takabur. Takabur pula apalah. Jadi macam-macam lah dia ejek Nabi Nuh ni, macam-macam tu kan. Kemudian Nabi Nuh kata apa? Summa inni da'autuhum jihara. Kemudian ya Allah, aku ajak pula mereka ni, aku berdakwah kepada mereka terang-terangan pula, secara terang-terang pula. Summa inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku buat secara senyap-senyap. Aku buat secara perlahan-lahan. Maknanya cakap kuat tak nak dengar, cakap perlahan tak nak dengar. Nak macam mana lagi? Ulama kata tu menunjukkan Nabi Nuh ni guna semua cara. Kalau kita kata dia ada benda tak guna, tak, semua cara dah dia guna. Tapi semua tu tak jadi juga. Yang terakhir yang terakhirnya Allah Taala sebut situ, iaitu apa? Nabi Nuh ni telah janji. Sebab Allah Taala beritahu kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tolong beritahu kepada kaum kamu ni, pada masa tu diceritakan ada musim kemarau berlaku. Musim kemarau bagi umat Nabi Nuh tu. Yang pertama, air tak ada. Yang kedua, anak ni mandul. Perempuan-perempuan semua mandul. Tak ada anak jadi. Jadi apa jadi selepas daripada tu? Jadi kemudian Nabi Nuh ni telah diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada mereka buat satu benda. Kalau buat benda ni, Allah Taala akan beri air kepada kamu, Allah Taala akan beri anak kepada kamu. Apa dia yang diminta tu? Insya-Allah kita sambung minggu depan insya-Allah. Apakah dia benda tu? Jadi kita buat suspense sikit supaya ada sambungan dia insya-Allah. Setakat tu dululah insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Kita tangguh sama-sama insya-Allah dengan membaca
Surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.